Baiklah, di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita teruskan lagi. Seterusnya, kami akan berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan Anugerah Pembangunan Negara 2023. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Yang Mulia Raja Muhammad Azhan Shah Raja Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Tuan. Baiklah, Anugerah Pembangunan Negara 2023. Sebelum kita pergi kepada anugerah ini, mungkin boleh mulakan dengan sedikit latar belakang ICU JPM ini. Apakah fungsinya dalam pembangunan negara? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua penonton setia rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi memberi ruang kepada saya mewakili Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ataupun ICU JPM bagi berkongsi sedikit berkaitan inisiatif ICU JPM dalam memantau dan menilai projek pembangunan. Jadi untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan tadi, mungkin saya boleh sentuh dalam konteks perkembangan semasa. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada 13 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan Belanjawan Madani 2024 yang memberi tumpuan ke arah mencapai dan merealisasikan aspirasi Malaysia Madani. Jadi Belanjawan Madani 2024 ini telah memperuntukkan sejumlah 393.8 bilion ringgit peruntukan untuk ini merupakan jumlah belanjawan yang tertinggi pernah dibentangkan. Dan daripada jumlah itu 303.8 bilion ringgit merupakan peruntukan mengurus, manakala 90 bilion diperuntukkan untuk peruntukan pembangunan. Jadi dalam belanjawan itu juga yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa perbelanjaan pembangunan yang melibatkan penambahan siling rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 15 bilion. Jadi menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 415 bilion. Ini menunjukkan iltizam, komitmen kerajaan untuk memperkasakan kesejahteraan rakyat. Dan pada itu juga dalam belanjawan itu juga telah diumumkan beberapa program dan inisiatif, antara lainnya seperti skim ataupun sumbangan tunai rahmah STR, program skim perubatan madani, dan juga pembaikan sekolah dan klinik daif. Dan di samping itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengumumkan program komuniti madani yang ini dipertanggungjawabkan kepada ICU JPM untuk melaksanakannya. Dan di samping itu juga seperti mana program belanjawan yang biasanya diperuntukkan peruntukan untuk pembangunan infrastruktur asas, jalan, jambatan dan sebagainya. Jadi semua ataupun inisiatif ini yang dirangka ini memerlukan satu agensi untuk menjalankan pemantauan dan penilaian program. Jadi inilah adalah peranan asas kepada peranan ICU JPM. Jadi untuk makluman juga, ICU di JPM, mungkin saya boleh ceritakan sedikit sejarah penubuhan. ICU JPM telah ditubuhkan pada tahun 1971. Susulan pelancaran dasar ekonomi baru ataupun DEB pada tahun 1970. Jadi pada peringkat awal penubuhan ICU JPM, peranan ICU adalah lebih kepada penyelaras program pembasmian kemiskinan. Manakala dalam aspek pembangunan pula, ICU JPM berperanan untuk memantau, menyelaras dan menilai program-program pembangunan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Jadi pagi ini saya akan fokus kepada peranan ICU dalam perspektif pemantauan dan penilaian pembangunan program dan projek kerajaan supaya program yang dijalankan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan kumpulan sasar. Jadi salah satu programnya adalah Anugerah Pembangunan Negara. Apa tujuan program ini dan juga latar belakang mengenai anugerah ini? Terima kasih. Untuk anugerah ini merupakan julung kali diadakan. Ini bertujuan untuk mengiktiraf komitmen dan usaha kementerian dan jabatan dalam melaksanakan agenda pembangunan negara.
Untuk makluman penonton, anugerah ini akan diadakan pada 14 November ini di Putrajaya dan akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Ada 3 kategori, saya difahamkan. Apakah kategori tersebut? Ya, seperti mana yang saya sebut tadi, objektif utama anugerah ini adalah untuk mengiktiraf usaha serta komitmen kementerian agensi dalam memastikan kejayaan pelaksanaan program dan projek pembangunan. Jadi terdapat 3 kategori. Yang pertamanya kategori anugerah prestasi pembangunan terbaik. Dan yang keduanya anugerah pengurusan pematuhan Industrialized Building System ataupun IBS terbaik, dan seterusnya yang ketiganya anugerah penilaian outcome. Jadi mungkin saya boleh sentuh sikit mengenai secara terperinci anugerah prestasi pembangunan terbaik ini adalah jadi sebagai pengiktirafan kepada daya usaha kementerian, jabatan dan agensi yang dinilai berdasarkan prestasi pelaksanaan dan perbelanjaan program dan projek pembangunan serta pelaporan melalui sistem My Project. Untuk maklumannya, sistem My Project ini dah dibangunkan secara dalaman oleh ICU JPM sendiri untuk tujuan memantau dan penilai pelaksanaan program-program pembangunan. Dan keduanya, untuk anugerah pengurusan pematuhan IBS terbaik ini mengambil kira amalan dan pematuhan IBS dalam aspek pelaksanaan projek-projek binaan awam, projek-projek kerajaan, dan di mana penggunaan IBS ini mampu mempercepatkan tempoh pelaksanaan projek-projek kerajaan, dan juga yang keduanya penggunaan IBS juga mampu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Untuk penilaian outcome pula bagaimana? Anugerah penilaian outcome ini? Untuk anugerah penilaian outcome pula yang merupakan pengiktirafan kepada kementerian dan agensi yang telah menunjukkan prestasi tinggi dalam mencapai outcome program dan projek yang telah dirancang. Jadi untuk makluman juga, penilaian outcome ini adalah kaedah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan sejak tahun 2012 lagi. Ia adalah untuk mengukur impak dan keberkesanan program dan projek pembangunan kerajaan yang telah siap dan digunakan oleh kumpulan sasar. Kita menilai keberhasilan program tersebut. Jadi anugerah ini akan berlangsung pada 14 November ini. Mungkin ada sedikit perincian mengenai anugerah pada 14 November ini, mungkin siapa yang hadir dan juga apakah keunikan pada 14 hari bulan tersebut. Ya, okey. Terima kasih. Jadi anugerah ini seperti yang saya sebut tadi merupakan pertama kali dan akan diadakan di Putrajaya, dan jemputannya adalah dari kalangan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua kementerian dan pegawai kerajaan. Memandangkan skop anugerah ini adalah untuk pelaksanaan projek-projek kerajaan. Apa perancangan seterusnya untuk tahun-tahun hadapan? Okey, untuk harapan atau perancangannya, kita bercadang untuk menjadikan program anugerah pembangunan negara ini adalah sebagai satu acara tahunan supaya untuk mengekalkan momentum dan dalam kalangan kementerian dan agensi, dan seterusnya menjadikan budaya amalan terbaik dan tata kelola yang baik dalam pengurusan projek awam ini sebagai budaya. Jadi mungkin sedikit harapan daripada Tuan sendiri untuk anugerah pembangunan negara 2023 di bawah ICU ini. Silakan. Ya. Okey, terima kasih. Untuk seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita merancang untuk menjadikan program ini sebagai satu acara tahunan dan menjadikan budaya, mengekalkan momentum dalam kalangan kementerian, dan juga supaya anugerah ini dapat meningkatkan sinergi antara agensi pusat dan kementerian serta jabatan untuk menggandakan inisiatif dan usaha ke arah mencapai agenda pembangunan nasional, seterusnya ke arah selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Itu kita doakan yang terbaik untuk anugerah pembangunan negara 2023 yang akan berlangsung pada 14 November ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Mulia Raja Muhammad Azhan Shah Raja Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pemantauan dan Penilaian Pembangunan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM.